dibangkitkan semula. Jadi orang yang macam itu, macam mana kita nak menghadapi mereka seperti itu? Kerana hari kebangkitan merupakan perkara ghaib. Hari kebangkitan itu perkara ghaib, bukan perkara nyata, bukan terang, ya. Ghaib. Di antara perkara yang ghaib itu kebangkitan lah. Malaikat perkara ghaib, ya. Kerasulan perkara ghaib. Mahsyar perkara ghaib. Arash perkara ghaib. Itu benda-benda yang ghaib yang tak dapat kita buktikan dengan nyata. Tak dapat kita terangkan dengan mata kasar kita ni. Hanya wajib kita percaya, wajib kita yakin, wajib kita terima. Kerana ada dalam Quran, ada dalam hadis dan sebagainya. Semua benda ghaib tu. Orang yang bertakwa itu dia mesti beriman dengan benda-benda ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Mereka-mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Ini salah satu daripadanya ialah kebangkitan. Kerana Allah ada sebut dalam Quran. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Ya, yang tidak diketahui kecuali Allah sahaja. Banyak benda-benda yang kita tak tahu, tapi Allah semua tahu, ya. Dan kaedah tetap mengenai perkara-perkara gaib ialah tidak ada jalan untuk meyakininya atau mengingkarinya. Benda gaib ni nak yakin sangat pun tak ada jalannya, dan nak menentang pun tak ada jalannya. Benda ni bukan laluan biasa, bukan benda yang biasa. Jadi kita nak menentang pun tak ada jalan nak menentangnya. Nak percaya betul-betul pun tak ada ruang kita nak tunjukkan bahawa ianya benar-benar ada. Cuma wajib kita percaya, wajib kita yakin aja. Nak kita tunjukkan buktinya tak dapat. Begitu juga nak menentang pun tidak juga ada bukti. Macam mana ketidakbenarnya benda-benda yang gaib itu tak dapat nak kita buktikan. Tidak ada jalan untuk meyakininya atau mengingkarinya kecuali melalui perkhabaran Allah Ta'ala. Tapi bila ada perkhabaran Allah Ta'ala, kita wajib percayalah, wajib yakinlah. Kerana Allah dah khabar dalam Quran. Macam malaikat. Siapa ada pernah tengok malaikat angkat tangan? Siapa tak ada? Tapi ada tak Allah sebut malaikat dalam Quran? Ada ke tak ada? Ada. Wajib kita yakin. Begitu juga apa? Begitu juga mahsyar. Kita wajib yakin kerana Allah ada sebut dalam Quran. Begitu juga hisab, begitu juga titi siratal mustaqim. Siapa ada tengok? Tak ada siapa tengok. Tapi ada tak Allah sebut dalam Quran? Ada tak Nabi sebut dalam hadis? Wajib kita yakin. Itu aja. Bagi kita yang beriman, wajib kita meyakininya. Jadi hanya yang ada perkhabaran dari Allah Ta'ala saja. Para Rasul yang mempunyai hujah-hujah qut'i. Qut'i itu artinya putih. Hujah-hujah yang terang. Tak dapat disangkal lagi. Namanya hujah qut'i. Menerangkan bahawa mereka menerima wahyu. Kita kena yakinlah bahawa Rasul-Rasul itu dia ada menerima wahyu. Dia bercakap bukan ikut nafsu dia. Bukan ikut seronok dia. Bukan ikut logik akal dia. Dia bercakap mengikut apa? Wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah. Mereka bukan berkata mengikut hawa nafsu mereka. In huwa illa wahyun yuha. Tetapi mereka berkata melalui wahyu yang diwahyukan kepada mereka. Jadi wajib kita percaya tu kalau beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan Allah. Wajib kita percaya. Cuma nak tunjuk bukti jelas tak ada. Tak dapat. Nun dia arash tak tahu kita, tak boleh tunjuk. Nun dia syurga tak boleh tunjuk. Mana dia syurga tak tahu. Nun dia neraka tak boleh tunjuk dengan jelas, dengan nyata. Tapi wajib kita yakin kerana ada dalam Quran tentang syurga dan neraka. Itu begitu juga lah benda-benda lainnya. Begitu juga kebangkitan ni. Tak dapat nak kita buktikan dengan nyata. Mereka adalah orang yang benar. Dan Rasul tu pula tak pernah nipu. Ada Rasul pernah nipu. Kita dah belajar akidah. Wajib mereka itu bersifat siddiq. Berarti siddiq, benar. Dan mustahil Rasul-Rasul itu berdusta. Jadi mereka tak boleh nak nipu. Wajib kita yakin mereka itu berkata dengan benar dalam menyampaikan sesuatu. Dalam menyampaikan sesuatu perkara yang gaib. Yang bercakap benar. Hal ini adalah orang yang benar di dalam menyampaikan sesuatu perkara yang gaib.
Hal ini tidak boleh berlaku kepada orang lain melainkan bagi rasul-rasul. Rasul-rasul sahaja yang boleh mengatakan benda-benda yang gaib seperti ini. Mereka juga dibantu dengan mukjizat-mukjizat. Ada pula mukjizat-mukjizat. Mukjizat tu apa? Benda-benda yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada rasul-rasul, itu namanya mukjizat. Seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ismail, seperti Nabi Musa. Ada mukjizat-mukjizat tertentu, benda yang luar biasa, yang mencari adat. Kata kitab tua-tua tu kata mencari adat. Ini mengoyak-ngoyakkan adat ni. Adatnya tak boleh berlaku, tapi dengan rasul-rasul boleh berlaku. Itu namanya mencari adat. Dia tak ikut adat kebiasaan. Itu mukjizat-mukjizat. Ya, macam Nabi Musa, baling aja tongkat dah jadi apa? Dah jadi ular besar. Empuk aja laut dengan tongkat dah jadi jambatan, dah jadi highway. Macam Nabi Ibrahim masuk dalam api, tak angui-angui. Terjejah api dah, nyerongin aja dia masuk dalam api. Begitu juga Nabi Ismail, disembelih dengan pisau tajam, tak juga maulud. Itu namanya mukjizat. Banyak rasul-rasul yang Allah anugerahkan dengan mukjizat-mukjizat. Tapi yang paling banyak mukjizat ialah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar mukjizat pun kepada Nabi juga. Yang kekal pun mukjizat kepada Nabi juga sampai kiamat, iaitu Al-Quranul Karim. Itu mukjizat yang paling besar. Ya. Lain-lain tu tak ada. Dah habis dah. Mukjizat Nabi Musa, kalau ada pun tongkat Nabi Musa tu kenal. Kita ambil tongkat tumpuk laut, mau ke jadi highway? Mau ke jadi jambatan? Tak maunya, dah habis. Peristiwa itu dah habis. Ya. Jadi yang pada Nabi Muhammad kekal sampai hari kiamat. Al-Quran sampai hari kiamat ada. Tak boleh hilang. Kerana Allah yang pelihara. Ya. Itu dia, itu mukjizat. Dan diperlihatkan kepada mereka sebahagian daripada perkara gaib. Mukjizat ni benda gaib lah. Benda yang luar biasa, benda gaib lah. Dan para rasul telah bersepakat mengisbatkan. Apa arti mengisbatkan? Mengisbatkan apa artinya? Menghe'ekan. Tahu he'e? Ya Allah, dia minta hati cakap perak ke? Menghe'ekan. Artinya apa? Mengiyakan. He'e. He'e tu artinya apa? Ya lah tu. Itu mengisbatkan. Allah itu berkuasa. Apa jawab? Apa jawab? He'e. Allah itu maha mengetahui. Apa jawab? Betul tu. Ya. Allah itu maha melihat. Apa jawab? Itu mengisbatkan tu ya. Menghe'ekan. Bagi semua orang tak faham ya. Itu namanya menghe'ekan. Mengiyakan. Mengisbatkan kepada mereka sebahagian daripada perkara gaib. Menghe'ekan perkara yang gaib itu betul-betul berlaku kepada Nabi Musa. Betul-betul berlaku kepada Nabi Ibrahim. Betul-betul berlaku kepada Nabi Sulaiman. Betul-betul berlaku kepada Nabi Yusuf dan sebagainya. Itu namanya mukjizat. Dan para rasul telah bersepakat mengisbatkan akan berlakunya hari akhirat. Tentang hal akhirat, semua rasul-rasul percaya. Semua rasul-rasul memberitahu umat dia. Semua rasul-rasul itu memberitahu kaum dia bahawa hari kebangkitan pasti akan berlaku. Tak ada rasul-rasul yang berselisih faham. Tak ada nabi yang menafikan bahawa akhirat itu tak ada ya. Semua rasul itu mengisbatkan bahawa akhirat itu pasti akan berlaku. Tetapi orang yang mengingkari hari kebangkitan, itu bukanlah rasul-rasul. Orang kafir itu yang mengingkari hari kebangkitan. Dia tak percaya. Orang syirik, orang Hindu tu, orang Buddha, mereka tak percaya bahawa ada hari kebangkitan. Orang komunis lagi tak percaya Tuhan pun. Orang jenis itu yang tak percaya ni. Mereka telah menimbulkan beberapa kekeliruan tentang hari akhirat ini berdasarkan pandangan mereka yang merasai tidak mudah untuk hidup semula setelah sebagaimana Allah menceritakan di dalam firman-Nya. Aidza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Surah Qaf ya. Aidza mitna wa kunna turaba. Nak berhenti boleh tu ya. Zalika raj'un ba'id.
Maka berkatalah orang-orang kafir. Orang kafir itu kata apa? Apakah kamu setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi, kamu akan kembali lagi? Bolehkah kamu boleh hidup balik setelah kamu jadi tanah? Itu adalah pengembalian yang tidak mungkin. Itu tak mungkin berlaku, kata dia orang yang kafir tu, orang yang tak percaya ni. Kamu dah jadi tanah, esok boleh ke bangkit balik? Tak mungkin ianya berlaku. It is impossible, katanya. Impossible tu artinya apa? Mustahil. Mustahil kamu tu bila dah jadi tanah akan bangkit semula. Kata orang kafir yang tak percayakan hari kebangkitan. Tapi bagi kita logik akal pun mengakui, ya. Logik akal kita pun mengakui bahawa kebangkitan semula tu adalah benda-benda yang wajar berlaku. Itu sebab dibangkitkan semula tu. Wajar tak kita ni dibangkitkan semula? Wajar ke tak wajar? Patut ke tak patut? Patut, kerana kita dalam hidup dunia ni macam-macam cara kita hidup. Ada orang yang derhaka semua hidup dia. Kalau dia tidak dibangkitkan semula, lepas mati terus mati aja macam. Macam dia derhaka aja, mencuri lah, dia merompak lah, dia merogol lah, dia membunuh lah, dia tak pun nak buat baik. Kalau dia tu mati terus begitu aja macam. Macam untunglah dia. Ya. Tak adalah adil Allah tu. Untunglah dia dapat saja. Free aja dia merompak orang, free aja dia bunuh orang, free aja dia rasuah, free aja apa saja dia buat tu, tak ada apa pembalasan dari Allah Taala. Senanglah dia. Tak payahlah dalam dunia ni berlaku taat. Kalau dia tak ada apa-apa yang tak ada apa berlaku dia selepas mati. Begitu juga ada orang buat baik aja kerjanya. Ya, tak pernah buat jahat, ada tak? Kita ni kopi itulah. Ada orang curi ke tangan? Tak ada. Ada orang merampok angkat tangan? Ada pernah tuan-tuan yang merobol angkat tangan? Tak ada. Bila mati terus, tak ada pembalasan, tak ada penghargaan, tak ada upah, tak ada hadiah. Ya. Maknanya kita buat kebaikan dalam dunia ni free gitu aja lah, percuma aja, tak ada balasan dari Allah Taala. Ya. Kita yang buat baik ni, saya buat baik ni datang dari kampung nak ngajuk baik itu kira baik. Itu walaupun bukan baik benar tapi kira baik itu. Ya, kalau pergi aja lepas tu esok tak ada pembalasan dari Allah Taala, maknanya Allah tu tak menghargai jasa-jasa kita. Tak dibalasnya. Artinya Allah tu tak adalah adil. Ya ke dah. Ada bangkangan. Ya. Jadi sebab itu kita nanti insya-Allah di akhirat nanti akan dibalas oleh Allah. Baik balas dengan baik. Jahat dibalaskan dengan kejahatan. Itu dia. Logik akal pun menerima bahawa kita ni tu akan dibangkitkan semula. Ya. Lebih-lebih lagi keterangan Al-Quran mengatakan memang ada balasan yang baik dan ada balasan yang jahat. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Dah banyak kali saya baca ayat daripada sini. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima di dalam dunia dulu. Semua akan ditanya. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Lantaklah faham-faham idah-idah. Ya. Okey. Itu dia hari kebangkitan dia. Buktinya hari kebangkitan tu. Mana kita dia? Dan para rasul telah bersepakat mengisbatkan akan berlakunya hari akhirat. Semua setuju. Semua rasul-rasul mengatakan memang ada hari akhirat. Semua ada kebangkitan semula tu, ada balik. Tak ada rasul yang menafikannya. Tetapi orang yang mengingkari hari kebangkitan telah menimbulkan beberapa kekeliruan tentang hari akhirat ini berdasarkan pandangan mereka yang merasai tidak mudah untuk hidup semula setelah sebagaimana Allah menceritakan dalam firman-Nya, dah kita baca tadi, aiza mitna wa kunna turaba, kamu dah jadi tanah, dah jadi tulang, takkan boleh bangkit balik. Zalika raj'un ba'id, itu kebangkitan yang tidak mungkin akan berlaku, kata mereka, ya. Kemudian firman lagi, wa qalu ma hiya illa hayatunal
illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Ya, mun tak hafal kena tengok benar-benar ya. Mun tak ada hafal, kalau hafal bukan berapa itu macamnya. Macam mana? Kalau hafal macam mana? Tengok pidak pejam macam-macam ya. Jadi baca betul-betul. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dah wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Cakap kita apa? Dan mereka iaitu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Orang yang mengikut hawa nafsu, apa kata mereka? Dia ngira ikut nafsu aja. Dia ingatnya nafsu itu macam Tuhan lah. Ikut apa saja kehendak nafsu diikutnya. Mereka akan berkata apa? Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia sahaja. Dia ikut hawa nafsu sekali aja kita hidup. Bukan ada hidup kali kedua esok. Inilah sekali kita hidup. Ya, oleh itu kita ambil kesempatan dalam tengah hidup ni. Itu yang tak ada melakukan kebaikan tu. Ambil kesempatan tengah hidup ni, cari harta sebanyak-banyak mungkin. Tak kira halal haram. Rasuah pun tak apa. Mencuri pun tak apa, merompak pun tak apa, menipu pun tak apa. Kerana dia anggap hidup ni hanya sekali saja. Itu orang putih cakap betul. Ada orang putih kata betul. We live only once kata. Faham dari mana? Apa dia? Kita hidup hanya sekali saja. Bukan ada hidup dua kali. We only live once katanya. Bukan dua kali. Kata mereka, hidup ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Lepas itu esok tak ada kehidupan lagi. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain daripada masa. Yang membinasakan kita ni masa aja. Lama-lama tua padam. Habislah tu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Sebenarnya orang kafir tu, orang tak percaya kepada kita tu, mereka tak ada pengetahuan tentang itu. Kita ada pengetahuan, mana tahu? Allah dah khabar dah. Itu untungnya orang beriman ni. Ada Quran, ada hadis, ada riwayat, kita tahu tentang hari kebangkitan. Apa yang akan berlaku. Itu bertuahnya kita dengan adanya, dengan Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahu kepada kita tentang perkara akhirat. Apa akan berlaku setelah mati, dalam kubur macam mana, bangkit dari kubur macam mana, di padang mahsyar macam mana, ketika hisab macam mana, ketika mizan macam mana, titik siratal mustaqim tu macam mana, semua diceritakan oleh Nabi melalui hadis-hadis baginda. Tuan-tuan dan puan boleh bacalah hadis-hadis tentang hari kiamat. Di antaranya boleh baca hadis mustika hadis. Sini ada baca tak mustika hadis? Ada tentang hari kiamat. Baca mustika hadis hari yang pertama, jilid yang pertama. Itu cerita hari kiamat belaka. Dan mereka tidak mempunyai, orang ni tak ada pengetahuan. Orang kafir ni tak ada pengetahuan tentang itu. Dia kira mati senang, kata mati banyak senang kata dia. Dia kira mati senang, padahal mati itu adalah bahagian yang awal datang fitnah dari kehidupan. Kehidupan fitnah yang pertama ialah menghadapi kematian. Dalam kubur fitnah lagi. Bangkit dari kubur fitnah lagi. Di padang mahsyar fitnah lagi. Ketika berhadapan dengan Allah fitnah lagi. Ketika mengambil kitab amal fitnah lagi. Kemudian meniti siratal mustaqim fitnah lagi. Kalau masuk neraka tak habis-habis. Fitnah tak habis-habis. Itu yang kita yakin, yang kita tahu, kerana ini dah diberitahu kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Mereka itu bukan tahu, tapi hanya menduga-duga saja. Tujah aja, tujah. Tahu tujah? Bukan dia nampak ikan tu tujah begitu. Macam orang Nehru. Tahu ke Nehru orang sini? Allah tak tahu Nehru. Apa buat orang Nehru? Nampak ke ikan bawah tu? Nampak tak nampak? Tapi buat tujah, cap. Macam nasi kena. Dia dah ya. Itu orang Nehru. Kalau serampang tengok dia ikan tu baru apa? Ini Nehru.
Ayo dalam ke ayo keren teruk ni? Ayo dalam. Itu. Orang kampung tahulah. Dia ni dah duduk Felda ni dah duduk dalam pekan dah tak tahu. Ya. Saya dulu selalu nerok lah. Cok nerok masa kecil-kecil dulu lah. Mana kedai Haji Saleh dah. Dia tahulah. Dia kami sekampung tu. Semua kekeliruan yang mereka timbulkan itu tidaklah bernilai dan diperhitungkan. Allah tak nilai pun. Allah tak ada ambil berat, tak ada ambil perhatian pun hujah-hujah mereka itu. Dan tidak diperhitungkan, tak ada ambil kira. Kerana Allah telah menolak hujah kekeliruan itu serta menjelaskan kelemahan hujah terhadap kekeliruan itu pada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim. Ada dia. Allah dah tolak awal-awal lagi. Jadi bagi Allah tak ada keliru tu. Yang keliru orang-orang yang kafir tu je yang keliru. Kerana banyak dalam Al-Quran tu Allah terangkan macam mana keadaannya. Dan menerangkan bahawa beriman kepada kebangkitan adalah kepercayaan yang tidak menyalahi oleh akal. Akal pun boleh terima. Bukan dia menyalahi akal. Bukan dia berlawan dengan logik akal dah. Akal pun boleh terima. Tadi dah kita hujahkan. Bahawa kebangkitan itu diterima oleh akal. Kalau tidak bermakna Tuhan tu tak ada adil lah. Bermakna orang yang melakukan kejahatan tu tak adalah kena hukum. Tak adalah kena denda. Tak adalah kena kena bicara. Maknanya tak ada adil Allah tu. Begitu juga orang yang melakukan kebaikan tak ada hadiah, tak ada imbuhan, tak ada ganjaran bagi mereka. Buat baik aja rugilah kehidupan bagi mereka. Sebab itu dia logik akal pun menerima ada hari kebangkitan supaya yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan. Terima logik akal tak? Akal boleh menerima ke tak logik macam tu? Jadi tidak berlawanan dengan logik akal ya. Menerangkan bahawa beriman kepada kebangkitan adalah kepercayaan yang tidak menyalahi oleh akal, bahkan meyakininya, dan tidak pula menyalahi tabiat. Tidak menyalahi tabiat, malah mempunyai contoh di dalam kehidupan manusia. Dan ada tanda-tanda pada makhluk ciptaan Allah. Di antara contoh-contoh dan tanda-tanda yang Allah sebutkan ialah firman Allah, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa ruqata. Bukan waruqata, warufata ya. Untuk apa betul ya? Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufata a inna lamab'usun khalqan jadida. Baca sekali lagi. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'usun khalqan jadida. Kalau salah baca khabar tau. Tak khabar berdosa tau. Kena khabar. Tu guru ni bukan pandai pun baca Quran pun. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah fasayunqiduna ilaika ru'usahum. Betul baca tu? Tangan dengung mana betul? Tak boleh tak betul. Nun mati juga ghain dengung kan? Tak betul tu ya. Fasayunqiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Jangan matahu je. Matahu biar dua harakat bukan ngaji tajwid ni. Orang sini lagi handai tajwid. Qul asa an yakuna qariba yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi
Bihamdih, jangan bihamdeh. Kadang bihamdeh ini. Bukan tuan-tuan ya, jangan menyodang mati dengan saya, tuan-tuan betul-betul ya. Ada setengah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Ada tak orang baca bunyi tu? Ar-Rahmanir Rahim, Rahim. Ada tak? Lesyo benar. Patutnya orang kaum gajah baca betul. Ya. Ada. Ini balik bih, bukannya beh ya. Bihamdih. Fatastajibuna bihamdih wa tazunnuna illa bi wa tazunnuna illa bi'tum illa qalila. Dan orang-orang yang kafir berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang temulang dan benda-benda yang hancur, apa benarkah kami akan dibangkitkan sebagai makhluk baru? Betul ke kami ni akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Katakanlah, ini Allah jawab, katakanlah kepada mereka, jadikanlah kamu batu. Kamu jadi batu. Atau besi. Atau satu makhluk daripada makhluk yang tidak mungkin hidup menurut fikiran kamu. Jadilah kamu benda-benda jumud yang tak hidup, yang batu ke besi ke kayu ke tak hidup. Mereka akan bertanya, siapa akan menghidupkan kami kembali? Kalau jadi batu tu adakah hidup? Boleh ke kami hidup balik semula? Kayu boleh ke kami hidup balik semula? Besi boleh ke hidup semula? Mereka akan bertanya. Katakanlah, yaitu Allah yang menjadikan kamu pada kali yang pertama. Dulu kamu tak ada, sekarang kamu ada. Siapa ngadakan? Siapa ngadakan? Allah Ta'ala boleh adakan kamu daripada tak ada. Ini kan pula kamu dah berkarat nak jadi elok balik. Boleh tak Allah jadikan? Boleh, benar. Mudah aja bagi Allah ya. Wala yauduhu hifzuhuma. Bagi Allah mudah saja untuk mentadbir langit dan bumi. Tak ada susah bagi Allah. Nak menghidupkan balik yang mati senang aja bagi Allah. Mengadakan daripada tiada pun Allah senang aja bagi Allah. Ini kan pula nak menghidup, nak membaik pulih yang telah ada. Bagi kali pertama kalau kamu tak ada, tapi Allah adakan juga. Kalau itu pun boleh, takkanlah nak membaik pulih pun tak boleh. Lalu mereka akan menggeling-gelingkan kepala mereka kepada kamu. Allah ngabar ni. Kamu kabar betul, mereka akan geling-geling kepala dia. Tanda tak percaya. Kerana orang kafir tu sebut apa pun mereka tidak akan beriman. Ya ke dah? Ya ke dah? Sebutlah apa-apa pun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Lagi? Anzartahum lagi? Am lam tunzirhum la yu'minun. Itu Allah dah khabar siap-siap. Orang yang kafir itu sama saja. Sama ada kamu pujuk mereka atau kamu ancam mereka, mereka tetap tidak beriman. Hujahlah macam mana pun dengan orang kafir bahawa orang yang mati itu akan dihidupkan semula, akan dibangkitkan semula. Ada hari kebangkitan nanti. Mereka takkan percaya sebab sifat mereka itu tak beriman. Bila betul tanya apa lagi? Bukan dia beriman pun, tapi dia tanya saja nak tanya aja. Dia tanya bila akan berlaku kiamat tu? Bila. Kami dah jenuh nunggu, tak ada datang lagi kita. Bila berlaku katanya? Lalu mereka akan menggeling-gelingkan kepala mereka kepadamu dan berkata, bilakah akan terjadi? Bila hari kiamat ni akan terjadi? Dia mengabar, dia nanya kepada kita. Katakanlah kepada mereka, mudah-mudahan waktu berbangkit itu dekat. Kabar benda dekat. Tambah kamu tu dekat benar dah tu katanya. Kalau ada lah orang kafir nanya, mana bila ni hari mau dunia mau habis? Sikit jam lah kata. Nanti lah. Lu sekarang ni sikit jam katanya. Lu sekarang sudah tua, sikit jam lah. Lu mati lah katanya. Itu dia risau. Kerana orang kafir ni dia risau mati. Kita tak ada risau mati. Risau benar kena mati ni? Risau benar kan? Tak ada, saya tak ada risau. Tuan-tuan tak tahulah. Kerana mati itu merupakan apa? Jambatan untuk kita berjumpa dengan kekasih kita. Siapa kekasih kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jambatannya ialah mati. Kita melalui mati itu nanti akan berjumpa dengan kekasih kita.
Kalau dalam dunia ni kita nampak kekasih kita macam. Kita nampak kekasih kita nunggu kat pintu macam. Ya. Berambat ngejualnya. Kalau nampak kekasih kita. Ini pasal tak nampak ni ya. Kita dah berusaha. Harapanlah, bukannya yakin betul-betul pun. Harapannya. Mati itulah apa namanya? Jambatan untuk menuju kepada kekasih kita Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan takut mati. Cuma jangan minta mati. Itu tidak dibenarkan oleh syariat. Jangan lepas ni kalau minta matian dengar Ustaz Ibrahim ngajar, dia minta ya Allah, ya, matikan aku segera. Jangan, tak boleh. Ya. Kita ni dilarang untuk meminta mati. Tapi boleh minta, ya Allah, kalau hidup ni lebih baik bagi aku, maka panjangkanlah umur aku. Boleh minta tak? Boleh. Kalau mati itu lebih baik bagi aku, maka ya, segerakanlah ajal aku. Tak apa. Jangan minta mati, tak boleh. Ya. Ada tak orang minta mati? Ada tak orang minta mati? Ada. Ya. Oh Tuhanku. Lagi? Cabutlah apa? Nyawaku. Itu lagu aja, bukan dia minta benar pun, ya. Itu lagu aja. Dia tu bukan tak reti apa, tak reti hukum, reti tu. Cuma dia lagu saja dalam lagu. Menandakan kekecewaan dia dalam kehidupan. Ya. Sudah mati ke belum? Orang tu dah mati ke belum? Sudah pun. Jadi tak payah minta mati juga. Kerana mati itu dia akan datang. Tak kira lah. Kamu ndak ke, tak ndak ke, kamu takut ke, kamu berani ke, dia pasti akan datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita tak nak mati pun mati. Nak mati pun mati. Bersedia untuk mati pun mati. Taat pun mati. Beriman pun mati. Kafir pun mati. Jadi berani mati pun mati. Takut mati? Tak apa. Mati juga. Itu dia. Di mana saja kamu berada, bila tahan kamu pergi tu. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada. Tak kira kamu ada di mana. Di dunia ke, di langit ke, di bumi ke, dalam laut ke, di alam yang lain ke, mati itu pasti akan menemui kamu. Walaupun kamu berada di dalam mahligai yang teguh. Angin pun tak dapat masuk dalam mahligai itu. Tusakan malaikat maut, angin pun tak boleh masuk. Macam? Mati ke tak? Lagi cepat matinya bila angin tak boleh masuk. Dah tak boleh bernafas. Lagi cepat mati. Itu dia mati, tuan-tuan ya. Okey. Itu kalau orang untuk bertanya, orang kafir bertanya, kamu tak lama lagi matilah. Dengar itu dia pun kesot. Kemudian mana kedainya? Cubalah renung. Tengok betul-betul, perhatikan betul-betul hujah dan kekeliruan yang dibawa oleh orang yang mengingkari hari akhirat. Tengok hujah dia. Hujah mereka di setiap zaman. Tak kira lah zaman Rasul, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Syuaib, zaman Nabi Yunus. Sama aja hujah mereka tu. Adalah sama. Dan tidak lebih daripada kekeliruan yang disebut itu. Kerana mereka merasai berat bagi Allah mengembalikan 7 benda manusia yang telah berubah menjadi tulang temulang. Habis 7 perkara dalam manusia ni berubah jadi tulang temulang. 7 anggota yang zahir tu. Tangan, kaki, lagi mata, telinga, lidah. 7 anggota zahir tu. Tak ingat dah? Tak ingat ke kita dah ngaji Hidayatus Salikin, dah tamat dah pun. Udah boleh ngajar dah. Dah ada ngajar tak? Udah ada ngajar lah kan 7 anggota yang zahir tu. Mata, lagi telinga, lagi lidah, lagi. Ya Allah, tak ingat dah 7 anggota tu.
Tangan lagi, kaki lagi, perut lagi, kemaluan. 7 anggota tu dah reput apa? Boleh ke boleh hidup balik? Udah reput. Kata dia orang kapiol. Boleh ke Tuhan mengembalikan 7 benda manusia yang kepada satu-satu kejadian baru? Boleh jadi tak benda-benda yang baru? Yang hidup, yang mempunyai perasaan. Mereka merasai tidak mungkin berlakunya hal ini kerana mereka tidak mengetahui bila akan berlaku hal yang demikian. Itu bila ditanya bila berlaku hari kiamat. Apa jawab ni? Nabi Muhammad pun bila tanya apa? Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya serupa je, dua-dua tak tahu. Siapa nanya Nabi Muhammad tu? Jibril nanya. Bila berlakunya hari kiamat? Apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya, dua-dua tak tahu belaka. Kerana tak ada siapa yang tahu rahsia bila berlaku hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat? Bila? Hanya Allah sahaja yang tahu. Kita tak tahu. Nabi Muhammad pun tak tahu. Jibril pun tak tahu. Sedangkan Jibril itu dia menerima wahyu dari Allah Ta'ala, tapi dia pun tak tahu. Tapi Allah datangkan tanda-tanda hari kiamat. Itu banyak tanda-tanda. Sayati zaman ala ummati la yabqa minal iman illa ismun, kata Nabi. Akan berlaku di akhir zaman nanti. Umatku tidak kekal dalam iman melainkan hanya pada nama saja. Nama orang beriman. Tapi perangai macam orang kafir. Ada tak? Nama Ibrahim, hebat nama Ibrahim ya. Nama Rasul Khalilullah. Tapi perangai macam Abraham. Ada tak berlaku apa itu? Ada ya. Nama hebat. Maryam. Nama Maryam, nama mak Nabi Isa. Tapi perangai macam Mary Ann. Nama pun dah tak nak dah. Sekarang ni nama pun mereka dah tak nak. Nama hebat. Tapi perangai macam perangai orang kafir. Itu yang berlaku akhir zaman. Wala minal Islam illa rasmun. Tidak daripada Islam melainkan hanya lambang-lambang saja. Masjid 2 batu 1, 2 batu 1, 2 batu 1. Tapi cuma masuk kosong. Jauh dari hidayah. Lambang aja ada. Wala minal Quran illa darsun. Tidak ada Quran melainkan bacaan semata-mata. Nak amal tak ada. Bacaan aja. Lagi apa? Himmatuhum butunahum. Cita-cita mereka hanyalah perut-perut mereka saja. Cita-citanya nak menuhkan perut aja. Langsung tak ada sangkut paut dengan Islam, tak ada sangkut paut dengan agama, tak ada sangkut paut dengan hari akhirat. Itu berlaku akhir zaman. Tanda-tanda ni. Bacalah kitab-kitab hadis banyak. Yang 40 hadis tentang akhir zaman. Ada baca tak tu? Tak ada baca. 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Itu akan berlaku. Tanda-tandanya tu. Begitu juga 40 hadis akhlak mulia tentang akhir zaman juga berlaku. Ada 50 hadis tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Bacalah kitab-kitab jenis itu. Cari ustaz-ustaz yang ajar tu ya. Baik, itu tentang kiamat ya. Mereka merasai tidak mungkin berlakunya hal itu kerana mereka tidak mengetahui bahawa akan berlaku hal demikian. Mereka tak tahu. Syubhah dan kekeliruan. Syubhah itu artinya samar-samar ya. Dan kekeliruan yang berlaku itu adalah berpunca daripada beberapa sebab. Yang pertama, kejahilan mereka tentang tabiat hidup dan mati. Mereka jahil. Hidup ni macam mana, apa nak buat. Kita jahil ke apa nak buat dalam hidup? Kita ni jahil ke tak? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk mengabdikan diri kepada aku. Jadi kita hidup ni untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah. Jadi kita tak ada jahil dalam kehidupan, nak menjadi hamba Allah. Apa saja kita buat mesti di asas konsep menghambakan diri kepada Allah. Apa saja kita buat, makan sebagai hamba Allah, minum sebagai hamba Allah, duduk sebagai hamba Allah, masuk masjid sebagai hamba Allah, berpakaian sebagai hamba Allah, berekonomi sebagai hamba Allah.
berinteraksi sama kita sebagai hamba Allah. Itu kerja kita, menjadi hamba-hamba Allah. Ya, itu sebab kita ni tak ada marah kalau dipanggil orang hamba Allah. Marah ke? Marah ke? Ha, ya. Siapa marah panggil hamba Allah kan? Ada orang marah. Mikir ni hamba Allah lah, ada rasa nak numbuk saya tak? Ha, kenapa? Kerana kita ni memang seronok untuk menjadi hamba Allah. Ha, ya. Walaupun orang yang tak semayang sekalipun, orang tak pernah menyembah Allah, kita panggil dia hamba Allah, seronok dah dia? Seronok. Ha, ya. Tapi kalau kita panggil lain daripada hamba Allah, seronok ke tak dia? Ha? Mikir ni hamba dunia lah, macam? Ha, macam? Ha, ya. Kalau saya kata, Tok Imam ni mikir ni hamba dunia, tak pernah menggap tangan nak nombor tu. Ha? Pasal apa? Dia tak suka jadi hamba dunia. Dia tak jadi hamba apa? Hamba Allah. Ha, jadi kita tahu mengapa kita hidup. Yang kedua, kita hidup ni untuk mentadbir alam ini. Untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kerana Allah dah sebut dalam Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Ya? Ingat ketika kami bagi tahu malaikat-malaikat supaya kerana kami nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Ha, ya, kita ni sebagai khalifah Allah, duta Allah untuk mentadbir langit dan bumi. Untuk mentadbir bumi ini, untuk mentadbir langit ini. Ha, sedangkan tugas-tugas itu telah ditawarkan sebelum kita ni, telah ditawarkan kepada langit, telah ditawarkan kepada bumi, telah ditawarkan kepada gunung, tapi semua mereka menolak kerana takut dengan tanggungjawab itu. Ya, inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Ya, sesungguhnya kami telah mengamanahkan langit dan bumi dan gunung-gunung untuk mentadbir alam ini, tetapi mereka menolak kerana takut dengan amanah tersebut, takut dengan tugas tersebut. Wa hamalahal insan, maka tugas itu ditawarkan oleh manusia untuk diri mereka. Kata manusia, biar buat aku, ya aku takbir alam ni, kata. Ha, ya. Boleh bagi langit, langit takut, tak berani. Bagi pula bumi, bumi takut, tak berani. Bagi pula gunung-gunung, tak berani. Manusia pula tak, buat aku buat, biar aku buat, kata manusia. Ha, ya? Itu sebab Allah bagikan akal kepada manusia. Supaya apa? Dengan akal tu boleh mentadbir alam ini. Ya, manusia ada tak akal? Ada ke tak ada? Ha, itu dia boleh mentadbir alam ni. Ha, ya? Dengan akal apa? Manusia ada kenderaan. Makhluk yang ada kenderaan dalam dunia ni siapa? Manusia aja. Yang lain mana ada kenderaan? Ha, ya? Ha, kenapa dia boleh memikirkan? Mula-mula dia diciptanya apa? Diciptanya roda. Dah ciptanya roda, diciptanya tayar. Dah ciptanya tayar, diciptanya enjin dan sebagainya. Hari ni apa? Kenderaan hari ni. Canggih ke tak? Mana datang? Dengan otak manusia, dengan izin Allah Taala. Ha, ya. Itulah manusia. Rimau ada kenderaan. Gajah ada kenderaan. Lembu ada kenderaan. Ya. Singa ada kenderaan? Tak ada. Malahan mereka jadi kenderaan ada. Tapi manusia ada bas, ada motorkar, ada lori, ada kereta api, ada kapal laut, ada kapal terbang, ada macam-macam kenderaan bagi manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Sesungguhnya kami hendak memuliakan anak Adam. Anak Adam siapa? Manusia lah. Dan kami beri mereka tonggangan di daratan dan di lautan. Di daratan ada tonggangan, di lautan pada tonggangan. Ya, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka itu rezeki yang baik-baik. Antara rezeki yang paling canggih rezeki siapa? Terima ke manusia? Manusia ada berapa jenis nasi? Dia memang tak ada fikir ke? Berapa jenis nasi dimakan oleh manusia? Nasi minyak lagi, nasi lemak lagi, nasi dagang lagi. Tak ada lagi, udah. Nasi biryani lagi, nasi Arab lagi. Tak ada lagi. Apa lagi? Nasi paprik, nasi goreng. Nasi goreng ada berapa nasi goreng?
Nasi goreng kampung, nasi goreng Cina, nasi goreng udang, nasi goreng apa lagi? Nasi goreng Pattaya. Ya. Nasi goreng USA pun ada, nampak? Punya hebat manusia ni. Ada pula tengok gajah makan nasi goreng USA ada. Mana ada? Itu dia manusia ya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Diberi mereka rezeki yang baik-baik. Itu baru nasi tu belum sebut roti lagi. Belum sebut roti. Ada satu kedai di kampung tu. 85 jenis roti ada. Roti canai, martabak, letok, macam-macam. 85 jenis roti. Mana tahu tu? Pasal mereka ada akal untuk berfikir. Itu manusia. Ya. Lain makhluk ada? Tak ada. Itu dia manusia boleh mentadbir alam. Itu sebab kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Hujung ayat tadi. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia, iaitu manusia itu, kana, jadilah mereka itu zalim lagi jahil. Itu manusia ya. Alright, kembali kepada teks kita ni ya. Itu yang pertama ya. Kekeliruan itu kerana apa? Kejahilan mereka tentang tabiat hidup. Dan mati. Dia tak tahu apa lepas mati. Teka-teka aja. Baca ngaji tak nak bab mati ni. Dengar ustaz ngajar mati, benci aja dia. Tak dicerita bab mati. Orang nak hidup, orang nak membangun, orang nak pergi transformasi, dia cerita bab mati aja. Jadi dia tak tahu tentang mati. Lebih-lebih lagi orang kafir. Orang kafir lagi lah. Kemudian sebab yang kedua, kejahilan mereka tentang hikmah kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk yang dahulu tidak ada, kemudian baru ada. Itu mereka tak dapat nak tangkap hikmah Allah menjadikan daripada tiada kepada ada tu. Payah nak menerimanya. Dulu tak ada, sekarang ada. Dia tak dapat nak menerimanya itu. Yang ketiga, dan ketika keyakinan mereka kepada kudrat Allah. Tetapi sebenarnya kalau merenung lebih mendalam adalah cukup bagi mereka untuk menyedari tentang kekuasaan Allah yang menciptakan mereka. Kalau dia tengok diri dia sendiri pun dia akan terasa kebesaran Allah Taala. Allah dah cabar manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dalam diri kamu, apakah kamu tak terasa kebesaran Allah? Allah dah cabar manusia ya. Itu begitu juga. Macam mana Allah ciptakan manusia? Ya. Sebaik-baik penciptaan. Ya. Sebaik-baik apa nama? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Makhluk lain tak ada sebaik-baik kejadian, manusia aja sebaik-baik kejadian. Yang baik-baik itu semua atas belakang. Otak di atas. Lagi mata di atas, telinga di atas, lidah di atas, belah atas. Baik-baik belakang. Yang busuk-busuk semua belah bawah. Ya, keda. Yang busuk-busuk semua di bawah. Ayo kencing di mana, atas ke bawah? Bawah. Nafsu atas ke bawah? Bawah. Tarik di atas ke bawah? Bawah. Nampak tu. Sikit punya baik tu. Hebat ciptaan manusia ni. Tengok hidung kita ni. Tengok hidung saya ni. Lubangnya duduk belah bawah. Ya tak? Kalau tanpa yang belah atas macam tu. Tu kan? Kalau sampai belah atas macam mana? Kalau hujan macam mana datang? Naik motor naik macam mana? Naik motor kau boleh tahan lah. Keluar dalam motor kau macam mana? Nak ada payung pula tu. Katalah macam mana datang? Itulah ciptaan Allah terhadap manusia. Ya? Sempurna. Sebaik-baik ciptaan. Bila dia lubang tu ke bawah senang je. Ada cermin nak pakai cermin ke senang kan? Macam ustaz nak pakai cermin senang, hidup aja. Sembang tu ke bawah ya. Kalau nak ke atas dia nak pakai cermin ya. Nampak tu. Itu dia hebatnya ciptaan Allah Taala. Tetapi sebenarnya kalau merenung lebih mendalam adalah cukup bagi mereka untuk menyedari tentang kekuasaan Allah yang menciptakan mereka. Di mana dahulu mereka tidak ada, supaya mereka meyakini kebenaran hari kebangkitan manusia. Dulu Allah jadikan kita tak ada, sekarang ni jadi ada. Kalau itu pun Allah boleh buat, betapa nak membangkitkan semula yang sudah ada. Lagi senang bagi Allah ya. Iaitu hisab, amalan, nikmat dan siksa, semua Allah jadikan. Kerana permasalahannya adalah mudah dan jawapannya adalah mudah.
mudah juga, iaitu manusia dahulunya tidak ada, kemudian mendapati dirinya ada. Tiba-tiba ada aja. Dulu tak ada, kita dah ada aja rasa ya. Mana datangnya? Oleh yang demikian mestilah ada zat. Jadi logik akal pun boleh menerima bahawa ada zat. Zat apa? Benda. Diri, ada diri. Yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Kemudian diberinya pula berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kita ni berubah-ubah dah. Saya 20 tahun yang sudah serupa dengan saya sekarang. Lain. 20 tahun yang sudah umur belum sampai 30 lagi masa itu, bukan 20 tahun yang sudah, 50 tahun yang sudah. Saya lain tau. Jogging 4 batu sehari tau. Kuat tu. Jogging 4 batu sehari. Kalau dari sini nisbah 4 batu, dari sini ke mana kan? Habis simpang pesawat tu dia. Hari-hari kau betul. Tahu? Gini hari. Susah ke 4 batu, 4 langkah pun tak ada. Ya. Jalan pada pakai tongkat. Ada tongkat untuk kau situ kan. Cuma tak bawa mari je. Ya. Berbeza dulu dan sekarang. Itulah kenapa? Siapa menentukannya? Allah Taala menjadikannya, ya. Dulu cikgu ngajar bahasa Inggeris. Kenapa boleh ngajar agama pula? Kenapa? Ngapa? Ketentuan dari Allah Taala. Allah ada menentukannya, ya. Itu dia. Mesti ada zat yang menciptakan daripada tidak ada kepada ada. Kemudian diberinya pula berubah. Ya. Daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dengan sebab mati. Sebab mati nanti akan berubah. Sudah mati, reput. Bila reput, bangkit balik dan sebagainya. Maka mestilah ada zat yang berkuasa mengubahkan hal ini. Mesti ada zat yang berkuasa, ya. Tak ada pula dia sendiri-sendiri, tak ada. Ada zat yang menentukannya. Yang mereput itu ada zat. Yang memulihkan semula juga ada zat. Dan zat itu tidak lain kecuali Allah yang mula menciptakannya. Kalau bukan Allah yang menciptakan, tentu sekali tiap-tiap orang berkuasa menahan dirinya daripada mati. Ya, kalau bukan Allah menentukannya, tentulah manusia ada cara untuk mengelakkan daripada mati. Tentulah ubat tu boleh tercipta untuk mengelakkan daripada mati. Tapi boleh elak tak? Tak boleh. Bila time dia mati, matilah. Makanlah ubat macam mana? Makanlah pamoga ke? Lagi apa? Makanlah kopi jantan ke? Makanlah raja herba ke? Makanlah apa-apa pun. Tapi kalau time kamu mati, matilah juga, ya. Itu tandanya yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tak ada kuasa, ubat tak ada kuasa, manusia tak ada kuasa. Apabila Allah menciptakan makhluk ini, menghidup dan mematinya, telah menegaskan bahawa dia akan menghidupkan manusia semula sekali lagi. Kita kena yakin. Dia boleh menghidupkan kita, boleh mematikan kita. Kita boleh menghidupkan orang yang dah mati. Kena yakin itu. Ya. Menegaskan dia akan menghidupkan manusia semula sekali lagi. Maka mengingkarinya adalah disebabkan oleh degil. Tahu degil? Degil tahu? Orang gajah kata degil apa? Tak betul. Orang gajah kata degil apa? Biut. Biut. Biut benar pun tu. Saya tanya tuan saya. Tu orang gajah, ya. Kita ni degil. Lagi satu takabur. Siapa nak takabur katakan? Takabur ni sifat siapa? Takabur ni sifat siapa? Sifat iblis. Aba wastakbar. Dia ingkar lagi takabur. Wa kana minal kafirin. Jadilah dia dari golongan orang yang kafir. Ya. Kemudian dalilnya ini ayat Quran, ya. Firman Allah Taala, "Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Qul, katakan, Allahu yuhyikum, Allah yang menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia mematikan kamu. Summa yajma'ukum, dan dia nanti apa? Akan menghimpun kamu. Dia akan menghimpunkan kamu nanti.
akan menghimpunkan kamu nanti di hari kiamat nanti. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Pada hari kiamat kita akan dikumpulkan tentu satu tempat perhimpunan yang agung. Nama tempat apa? Padang mahsyar, ya. Akan dikumpul di padang mahsyar. Semua berkumpul situ nanti. Ya. Yang tidak ada kekurangan padanya. Tempat himpunan itu tak ada kurang. Ya, tak ada yang hilang, tak ada. Ya, mana Sanu ni? Tak ada. Semua orang ada. Asal namanya manusia daripada Nabi Adam sampai kepada orang-orang yang terakhir nanti akan ada di situ. Everybody will be there. Tak ada siapa pun yang hilang. Ya, walaupun dia dulu matinya kita tak tahu di mana tanamnya. Mati dalam perut ikan. Ada dah saudara kiamat? Ada ke tak dia? Ada. Dia mati dalam perut rimau. So ada dah dari kiamat? Bukanlah dalam perut rimau adanya. So ada lah dia sana. So keluar dari perut rimau. Ya? Di mana-mana pun dia tetap ada nanti. Tak ada seorang pun yang kekurangan. Ya, dan tidak ada kekurangan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia tak tahu. Sebab itu mereka tidak yakin dengan kebangkitan semula pada hari kiamat. Baik. Ya, mudah itu. Akan datang kita akan baca seterusnya bab ini. Panjang cerita ni, perbahasan ni ya. Panjang lagi. Akan kita baca insya-Allah. Cukup setakat itu. Dah dekat bertiga dah. Sejam dah ngajar. Baik. Ada bangkangan. Ada soalan. Soalan dia sila. Ustaz, jadi kembali kepada hadis surau tadi tu kan banyak kan di surau ada. Kita saja yang tidak. Jadi satu perkara lagi saya ingin tanya Ustaz. Masjidnya cantik, suraunya cantik. Rumahnya tak ada. Siapa nak tanggung? Siapa kan? Siapa nak tanggung? Qaryah itulah. Orang yang dalam qaryah itu. Ataupun jawatankuasa dia. Jawatankuasa semua sekali. Orang yang di situ dan jawatankuasa juga. Semua akan tanggung. Bukan jawatankuasa itu pengurus saja. Contohnya sini ada masjid. Satu di sana sebelah ada surau. Ya. Lebih banyak. Ya. Jadi adakah kita tanggung semua ataupun orang sana ada tanggung? Orang sana tanggung surau lah. Masjid ni siapa yang qaryah masjid ni dia lah tanggung. Siapa qaryah masjid ni tanggung masjid ni. Orang qaryah sana tanggung sana. Tapi kalau surau kosong masjid penuh okey. No problem. Tak apa ya. Karena dia fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukannya fardu ain ya, fardu kifayah untuk mengimarahkan surau dia. Tapi syarat dia tak pergi ke surau, dia pergi ke masjid. Kalau dua-dua beda, itu tanggunglah. Masjid beda, surau beda. Ngapa tak pergi ke surau, aku pergi ke masjid? Tak apa, besok boleh jawab dengan Allah Taala. Ngapa tak pergi ke surau? Saja malas. Itu besok jawablah. Dia mesti salah satu. Kalau mengimarahkan masjid, boleh meninggalkan surau, tak apa. Kalau kosong masjid, kerana mereka semua datang ke kosong surau, kerana mereka datang ke masjid, tak apa. Yang tak boleh, kosong surau, kosong masjid, kerana dia tak ke mana-mana. Itu siap. Okey, lagi? Habis? Ya, sila. Masalah ni lari dari tajuk Ustaz sekian. Ya, silakan. Masalah sembahyang mayat Ustaz. Ya. Apakah baik dan apakah buruknya jika kita menggunakan pembesar suara iman. Yang kedua Ustaz, mayat itu kita bubuh melekengi menara macam kami lah di sini. Apakah ada Macam mana? Yang nombor dua tu? Nombor dua ini menara mesti kan? Mayat bubuh di depan. Jadi apakah hukumnya Mayat di depan. menara? Menara. Menara yang Mihrab. Ubah tu kenapa? Mayat bubuh di depan. Jadi melekengi kubah tak? Ada. Tak ada salah yang tu. Tak ada nas yang melarang. Kalau ada nas yang melarang boleh lah. Ada nas melarang tak? Tak ada lah. Pertama Okay. Ustaz. Ya. Pertama tadi. Yang pertama tadi pakai mikrofon. Kalau ramai tak apa. Jangan mikrofon itu mengganggu jemaah yang di belakang tu. Dia baca kuat penuh sampai mengganggu bacaan orang di belakang dia. Itu tak apa. Kerana mikrofon ni membantu untuk
melancarkan aktiviti sembahyang jenazah itu. Itu tak apa. Jangan kerana mikrofon ni terganggu bacaan orang di belakang. Itu dah lah. Jadi tu imam dia tahulah dia ajar macam mana ya. Kalau tak dengar. Dia takbir pun tak dengar. Orang tak dengar ya. Jadi bila dengar, barulah orang belakang boleh ikut. Dia tak ada masalah. Tapi itu sebab dalam kita belajar Hidayatul Salikin dulu kan, ada tempat yang sunat diam. Tu kan jenazah aja sebenarnya apa pun. Ada tak sunat dia diam? Lepas Fatihah tu sunat diam sekejap. Ada 6 tempat dia sunat diam sebentar. Sunat tak ada bercakap, tak ada membaca apa-apa. Ada 6 tempat dia baca balik, buka balik Hidayatul Salikin. Masa itulah kita memberi peluang kepada makmum untuk membaca apa yang patut dibaca oleh mereka. Jadi tak salah tu. Lagi? Habis? Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah ngajar 1 jam 1 minit 4 saat. Okey dah tu ya. Maknanya okey dah tu ya. Tak ada apa? Tak ada